Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dan selamat kita bertemu kembali dalam rancangan Bahasa Mengenali Bangsa untuk keluarannya pada minggu ini. Dan seperti yang kita maklumi bersama, di negara kita ini ada 7 puak etnik. Ya. Antaranya ialah puak Brunei, puak Belaid, puak Bisaya, puak Dusun, puak Kedayan, puak Tutong dan puak Murut. Ya. Dan salah satu puak yang akan kita ketengahkan pada minggu ini ialah puak Tutong. Untuk itu, kita telah pun mengundang Yang Mulia Tuan Haji Ramli bin Tunggal. Jadi, Nuih bertujuh cukup. Ya, Tuan. Jadi mudah-mudahan kita ini terus bersama dalam rancangan ini Bahasa Bangsa-Bangsa. Jadi kalau dapat kita anukan apa cakap amba tadi tu juga. Ini begitu tu artinya apa kabar kita? Apa kabar kita? Saya pun belajar tadi tu. Cukup. Okey. Memanglah lurus. Jun ni begitu je. Kalau saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Jadi baiklah, Cikgu Haji Ramli bin Tunggal, kita akan bersama beberapa buah perkataan akan kita bawakan dalam bahasa Tutong ni, dalam bahasa Melayu bangsa ni, dan kita akan bersama selepas ini nanti, Cikgu. Ya, itu perkataan pertama yang akan kita ketengahkan pada minggu ini, Cikgu Haji Ramli. Bahasanya ataupun perkataannya ia belaman ni. Jadi belaman ini kalau ikutkan dari anunya kayu mana, tungan kayu mana. Jadi macam mana bahasa Tutong ni Cikgu Ramli? Dalam bahasa Tutong, belaman ni dikatakan kalunan. 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 Kalunan ni ialah kayu pembakar. Kita ni kayu api bah. Tapi kayu api yang dikatakan kalunan ni bulat. Kalau kita kena kayu api ialah kita boleh belah-belahkan. Dibelah. Atau macam mana selang besar tu? Ini selang besarnya lebih kurang dalam 3 ke 4 inci bulatan. Panjangnya lebih kurang dalam 3 kaki. 3 ke 4 kaki. 3 ke 4 kaki panjangnya. Tetapi sebenarnya boleh juga kayu tu besar, sebesar katakan sebesar paha, tapi itu adalah untuk belaman ataupun untuk kalunan bagi binatang. Sebenarnya dalam masyarakat Tutong, budaya kata dulunya budaya beranak ni bah. Jadi bisa juga saya ceritakan sedikit lah. Bisa tu juga. Jadi maksudnya si ibu yang beranak itu selepas dia beranak 40 hari di atas kelang kapa berdiam. Kelang kapa tu apa tu juga? Kelang kapa ni ialah macam katil. Katil katil orang beranak lah. Katil orang beranak. Dulu memang ada tu Yang dulu memang ada, memang ada. Setiap orang tu beranak ada kelang kapa disediakan. Ada kelang kapa disediakan. Jadi untuk pendiangannya dibuatkan dapur. Dapur. As tu dapur khas dapur. Lebih kurang 5 kaki persegi lah. Kemudian dapur itu sanatlah kita ni membakarkan kayu ni, kayu kalunan ni. Tapi kayu kalunan ni sebenarnya diambil hidup-hidup dulu awalnya. Sebulan kemudian ataupun 2 bulan kemudian barulah kita ni memakai dikeringkan dulu. Dikeringkan. Dan kulitnya dibersihkan. Satu lagi ya jualnya untuk kalunan bagi orang yang beranak ini mestilah kayu yang terpilih. Kayu yang tidak mendatangkan kecederaan ataupun tidak mendatangkan maksudnya melibatkan kesihatan. Kayu itu selamat dipakai maksudnya. Jadi kalau misalnya kayu yang sebarang kayu kita ni ambil, anda juga boleh. Maksudnya kayu misalnya kayu rangas ke, kayu gatal ke, miang ke, itu tidak dapat tu. Jadi ada kayu-kayunya. Yang antaranya selalunya kayu kulim papa. Kulim papa. Kulim papa. Kayu bakau juga. Kayu bakau boleh. Bakau. Kayu bakau dan kayu mulia. Ada orang Tutong mengatakan kayu mulia namanya. Jadi ada lagi satu kayu bintangor.
Bintang Or. Bintang Or. Itu boleh dipakai. Bahasa Tutong namanya sama je Bintang Or. Bintang Or juga. Bintang Or juga. Bintang Or. Bahasa Tutong. Kemudian kalau maksudnya si ibu ni 40 hari berdiang tu. Berdiang. Jadi 40 hari itu kalau 20 hari disunsangkan si ibu ni di kapal tu kedudukannya. Disunsang. Kalau misalnya 40 hari pertama, 20 hari pertama ia memiringkan badannya ke sebelah kanan. 20 hari kemudian memiringkan sebelah kiri. Jadi kononnya orang tua-tua mengatakan bahwa supaya keadaan kesihatan kepanasan kalau kita lihat kan bahasa Tutong macam mana cerita kita? Jadi kalau terindu dalam kan maksudnya berdiangan ni dalam bahasa Tutong terindu. Satu lagi ialah belaman atau kalunan ni boleh kita ni pakai untuk membuat unun. Unun ni unggun api. Unggun api. Membuat unun atau unggun api bagi binatang-binatang peliharaan. Maksudnya misalnya kerabau di kandang itu bisa kita ni buat unun api. Kambing kali juga kambing, lembu atau sapi kita kan buat unun api supaya binatang itu sihat badannya. Jadi maksudnya diorang itu berdiang juga, berdiang. Dan kalunan yang digunakan itu boleh bebas. Bebas. Basar-basar pun boleh. Kalau boleh ada terbasar basar paha ke. Boleh tu. Boleh supaya kalunan itu akan dibakar panjang. Lama. Umpamanya daripada awal malam sehingga pagi. Habis. Apabila kalunan itu tadi, kalunan itu masih berapi, maka dalam bahasa Tutong dikatakan ngalunan. Lain lagi tu? Lain lagi. Ngalunan. Maksudnya. Jadi maksudnya api itu terperpanjang. Itu digunakan dalam budaya dalam orang Tutong. Orang-orang dulu macam tu. Orang dulu mesti memakai tu. Memakai. Berdiang itu adalah sebagai satu budaya. Jadi macam mana orang untuk ni mengambil belaman ni? Ada beramu ke orang ke apa ke? Sebulan sebelum masa nak akan bersalin itu, sebulan sebelum itu atau 2 bulan beramu tu di beramu tu di hutan apa? Di hutan. Jadi ia memilih kayu-kayu itu. Kayu kulim papa, kayu bisa yang bisa dipotong 3 kaki, kemudian dikupas, supaya kayu itu bersih. Kulitnya dibuang tu? Kulitnya dibuang. Jadi apa dia kulitnya? Tidak ada apa-apa lagi. Dibuang saja. Dibuang saja. Ikai lah. Kemudian kalau kalunan bagi binatang itu tidak ada apa-apa tak. Ada saja yang dikatakan walaupun semua ditunu walaupun ditunu biar tiap panah-panah. Tidak ada pantang larang tu Tidak ada. Tapi kalau orang beranak mesti juga dijaga. Ya, ada pantang larangnya orang beranak kan. Ada pantang larangnya, jangan makan satu daripadanya makanan-makanan yang sejuk. Umpamanya sayur bayam, sayur kangkung. Sajuk kan tu. Kemudian buah-buahan yang sajuk tu tidak dapat dipantang larang. Itu berdiang lah tu. Ya, berdiang tu. Kemudian ikan-ikan mesti juga dianukan tu dipilih. Jangan makan sembarangan tu. Jangan makan ikan sembilang, ikan pari, maksudnya ikan berduri wah. Orang ikan berduri ni bukankah nyilu kan, sakit bisa. Jadi kerana tu dielakkan kepada si ibu. Ada kebenarannya tu juga. Ada. Macam puak Tutong ni ada juga pantang larangnya juga. Ada. Masih kat sampai sekarang itu. Satu lagi waktu kalau sebelum beranak itu ada lagi pantang larangnya. Ada lagi tu. Ada. Si bapa jangan memancung buluh atau merincungkan buluh. Waktunya. Atau sebab apa? Ya anak itu akan dalam kandungan itu akan nyorang kepaingan bah. Kepaingan ni kenan dalam bahasa Melayu. Maksudnya kalau bulu tu diruncingkan, dianukan, maka anak yang akan lahir itu boleh menjadi
sumbing. Tapi ada kebenaran itu? Ada terjadi tu. Ada juga? Ada terjadi. Membunuh ular dan sebagainya, itu pun dah boleh? Anda boleh. Batu nyorang petang pasar tu. Ya tak baik juga kita ni ikut lah. Petang pasar tu. Kadang-kadang ada puak-puak lain pun ada mengaukan pantang larang ni. Tapi mungkin ada sebagian puak lah, puak Brunei, puak Tutong mungkin jangan melanggar pantang-pantang ni ya. Ada terjadi. Umpamanya jadi kalau beluri katam. Ya, katam. Jadi bininya mengandung. Dia beluri katam umpamanya. Jangan diputung-putungkan katam itu, dipatah-patahkan. Nanti akan dia boleh tu? Akan terjadi anak yang lahir itu nanti dia hilang. Tapi makan katam itu boleh? Makan katam boleh. Boleh. Jadi maksudnya menganukan katam itu misalnya menyiksa. Terima kasih cikgu. Itu balaman ya. Balaman. Kita akan mengikuti perkataan kedua selepas ini ya. Balaman dalam bahasa Tutong artinya balaman jua. Balaman ini adalah kayu api yang berbentuk bulat. Ia selalunya digunakan oleh orang berdiang. Orang berdiang ini adalah orang yang lepas beranak. Atau kayu api ini juga ia digunakan untuk memasak sebab dia tahan lama. Baiklah, kita kembali bersama dalam Bahasa Bangsa bersama dengan Puak Tutong kali ini bersama Cikgu Ramli Tunggal, Cikgu Haji Ramli Tunggal. Jadi Cikgu, kita ni akan beralih ke perkataan kedua ni. Ini pun bisa Cikgu. Kutin Cikgu. Jadi kalau kata orang Brunei kutin ni tin. Jadi Tutong macam mana ni Cikgu? Dalam bahasa Tutong kutin ni ialah tim. Kalau tadi tin tadi kan. Ini tim. Misalnya tim yang agak saiz besar. Misalnya tim roti, tim minyak, atau tim anyu. Dalam bahasa Tutong. Misalnya bekas minyak gas. Minyak gas itu kan. Jadi tim itu besarkan tu. Jadi itu yang akan tim. Tapi bagi yang saiz kecil, misalnya tin susu, tin susu cap junjung itu dikatakan put. Dalam bahasa Tutong. Put susu, put sardin. Itu kan. Jadi berbalik kepada tin ini tadi tim tu misalnya tim roti, tim anyu. Jadi tim ni banyak juga gunanya antaranya yang kita ni tahu untuk tim itu boleh untuk membawa air. Kalau dulu budaya Tutongan ni sebelum ada pipe Tuan Haji Jainuddin, kita ada telaga. Telaga tu jauh daripada rumah. Jadi maksud telaga tu dikatakan kukut. Dalam bahasa Tutong. Jadi kita ni membawa air tu dalam tin itu kita ni kandarkan. Ini orang beganda dalam bahasa Tutong. Beganda tu maksudnya memikul, menyahan. Menyahan. Dua tin itu sampai ke rumah. Selain daripada tin itu, tim ini digunakan, ialah tim ini digunakan untuk membuat bunyi bising di ujung telinting. Kalau kita ni berpadi, zaman berpadi, kita ni menunggu pipit. Menunggu pipit pulang. Memburu pipit. Memburu pipit atau binatang-binatang yang lain lah, musuh-musuh tanaman. Tapi itulah kita ni buat telinting lah tau. Telinting jauh tu. Sejauh padi. Kita ni boleh menarik daripada rumah padi. Jadi ujung tu maka kita ni sarungkan kayu. Sarungkan tim tu. Maka kita ni tarik. Bunyi yang besar tu Tuan Haji Jainuddin. Kuat tu. Tim ni boleh juga digunakan sebagai untuk menanam bunga begitu. Menanam bunga.
Jadi tempat menanam bunga. macam pasu bunga. Pasu. Dulu mana ada pasu. Dia ambil pakai tin untuk menanam bunga atau menanam pokok-pokok kecil, misalnya lada dan sebagainya lah. Itu banyak gunanya tim ni. Jadi mana pokok tutung dulu masih ada yang mengamalkan dana ni. Macam mana ni arah tim ni membuat menanam arah tin ni. Ada masa ni ada masih digunakan. Cuma apabila pipe kita ni gunakan pipe air masa ni kan. Jadi maksudnya budaya berkandar daripada telaga tu dah tiada. Kalau dulu bukan lagi tim tu untuk mengandar air. Pakai buluh Jadi pernah tu menyahan buluh daripada telaga sampai ke rumah mengambil air, bawa telaga. Itu digunakan itu bukan tin tapi buluh. Baiklah. Terima kasih Cikgu. Ya. Jadi kita akan beralih pula ke dalam perkataan seterusnya selepas ini, Cikgu. Iaitu tim seperti tempat simpan biskut ataupun minyak, sama untuk membawa air. Katanya akan mendengarkan berjaur ni, Cikgu Haji. Berjaur. Berjaur. Dalam bahasa Tutong, berjaur ni ialah mendau. Kalau Brunei berjalan ni Mendau. Mendau. Tapi ada jenis mendau ni keluar daripada bahasa marah sikit. Kasar. Kerana tetapi merupakan nasihat. Merupakan nasihat kepada anak-anak muda. Selalunya anak-anak muda berjalan-jalan jauh-jauh ke rumah orang, kawan-kawan sebagainya. Anda merhatilah. Kemudian malam datang lagi kawan mengambil, jalan lagi, berjaur lagi. Maka ini yang katakan berjaur gala jimu tu. Dumbo tujuh jimu. Marah tu. Marah tu sedikit. Semuanya yang selalu yang marah ni indungnya, indung bini. Ingau hati mana dia? Indung bini. Ingau je tu. Sudah sampai pukul 2 malam datang. Dua subuh. Itulah kan mendau. Atau mendau. Dalam bahasa Tutong. Ada satu lagi bahasa lama sikit. Ada lagi. Nyagayang. Nyagayang. Itu bahasa lama. Kalau dalam masyarakat Tutong, kita ni jarang mendengar itu. Bagi orang tua dulu saja yang ada. Tapi masih lagi gunakan. Tapi ada juga sekali-sekali orang menggunakan bahasa ni. Nyagayang. Nyagayang itu maksudnya berjalan-jalan. Mendau. Itu yang dikatakan tuan. Jadi sedangkan apa yang saya katakan tadi itu bahasa Tutong yang dikatakan mendawa ni jarang digunakan, tapi ia keluar digunakan untuk bahasa kesat atau bahasa marah kepada anak-anak muda yang selalu berjalan-jalan, tidak apa namanya ni, ndak tentu di rumah bah. Terana bah. Kan berjaur saja. Ndak terno galamen. Ndak terno galamen maksudnya terana, tidak terana di rumah. Terana. Ndak terno galamen. Jadi kalau mudah-mudahan je pada masa ni dewasa ni kali Cikgu orang-orang pemuda Ketannya ni memahami dengan bahasa-bahasa yang kita utarakan ni, InsyaAllah, supaya mereka akan mengikuti menambahkan ilmu sedurang. Kerana apa? Kita ni mengenali ni, kita ni mesti memahami. Mungkin kita akan satu lagi perkataan kita. Berjauran ni kira macam berjalan-jalan lah, catat. Dalam bahasa Tutong berdaur. Baik, Cikgu. Lakar ni, Cikgu. Lakar apa? Lakar. Dalam masyarakat Tutong, sedikit saya bezanya. Kalau dalam bahasa Brunei, lakar. Dalam bahasa Tutong, lekor. Lekor. Macam mana? Likor. Lekor. Jadi,
Lekor ni Lekor. ialah alas. Alas. Alas bagi mendudukkan periuk. Periuk lanjang. Periuk lanjang. Dulu kan kita kalau kita ni masak apa namanya, masak nasi. Masak nasi. Jadi apabila nasi itu masak, kita ni angkat, kita ni letakkan di mana? Ini tu mesti ada lakarannya. Jadi lakaran ni sebagai satu lapik bah. Sebagai satu alas. Bagi mengelakkan panas. Pertamanya kalau kita ni letakkan di atas meja, terbakar je meja tu. Senang mengangkat. Apa lagi lapik plastik. Tapi dengan adanya lakaran ni tadi, kita ni boleh mengelakkan daripada kebakaran atau kepanasan. Dan lagi satu, dengan lakaran tu boleh kita ni pegang bah. Pegang. Dia panas betul. Ada buntut minta maaf. Buntut periuk bah. Di atasnya ni. Di atas. Bukan di atas. Buntut periuk di bawah je tu. Letakkan dan dia katakan lakar. Lekor. Dabo. Lekor dabo tu periuk. Lekor berbesi. Lekor berbesi ialah kuali. Kemudian apa saja dia yang tu boleh kita lapikkan tu. Tapi sekarang ni tuan-tuan dan kemudian senang saja. Misalnya ada lapikan tu ada kayu sini. Ada kita ni beli tu. Mudan sudah. Lapik saja sana tu. Tapi bukan lekar. Bukan lain tu. Itu dia katakan alas. Alas tu. Alas. Alas pelapik. Lapik bah. Pelapik. Banyak. Jadi maksudnya dulu lakaran ni diperbuat daripada anyaman anyaman pandan bah. Pandan. Kunci pandan sekali dalam bahasa tutong basung. Akar kali jawapan macam mana bah? Talian atau apa? Daun pandan. Daun pandan. Tapi bukan pandan wangi. Bah? Bukan pandan. Jenis pandannya tu daun dalam bahasa tutong basung. Bukan urutan apa? Rutan. Boleh juga tu. Rutan lagi tahan. Tapi rutan lagi tahan. Dan satu lagi bamban. Bamban. Itu dia anyam sebetul-betulnya. Ini orang lurus-lurus. Jenis tali tu? Bamban tu? Dari tali. Dianyamkan. Malu orang dulu disukatnya dulu tu. Di hutan dapat itu bamban tu? Dalam di keliling rumah pun ada. Ada orang kalau menanam arah paya-paya tu boleh menanam bamban. Jadi bamban itu apa namanya ambilkan kulitnya. Itulah sebagai satu anyaman bagi lekor dabo, lekor berbesi. Lakar ni maksudnya alas yang digunakan untuk melapik periuk. Contohnya periuk nasi yang panas, Tani gunakan lakaran ni untuk melapiknya. Jadi sampai sini pertemuan kita dalam bahasa Melayu Mangsa yang kita ketengahkan Puak Tutong kali ini. Jadi hingga kita bertemu kembali di keluaran mendatang. Jadi kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.